أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها dan ingatlah ketika qataltum sama baca qataltum ketika kamu membunuh nafsan satu jiwa faddara'tum fiha maka kamu saling tuduh menuduh fiha adanya wallahu dan Allah mukhrijum dia mukhrijum mengeluarkan mukhrijun itu menampakkan
Ma kuntum taktumun, ma apa yang kuntum adalah kamu, taktumuna yang kamu sembunyikan. Fakulna daribuhu biwa'diha. Fakulna, maka kami berfirman kepada Musa, idribuhu, pukullah, pukullah apa ni? Nya tu merujuk kepada si mati tadi, biba'diha, dengan sebahagiannya, setengahnya kata nantilah kita kadzalika, dan demikian itu, yuhyil mauta, maksudnya demikianlah Allah tu yuhyil mauta, dia menghidupkan yang mati. Yuhyillahul mauta. Apa dia? Yuhyillahul mauta. Kadzalika, demikianlah, yuhyillah, Allah tu dia menghidup. Betul ya? Yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan yang mati tu. Wa yurikum, dan dia memperlihatkan kepada kamu ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, la'allakum, supaya kamu ta'qilun, kamu berfikir. Summa, kemudian qasat qulubukum, kemudian menjadi keras hati-hati kamu, min, daripada ba'di, daripada sesudah zalika, daripada sesudah yang demikian itu, fahiya kal hijarati, fahiya, maka dia kal, seperti al-hijarah, seperti batu, ataupun asyaddu, lebih lagi qaswah, lebih keras lagi. Wa, dan inna, sesungguhnya, minal hijarati, daripada hijarati, daripada batu, lama yatafajjaru minhul anhar, lama maksudnya apa ni, ada sebahagian daripada lama apa dia? Okey. Sungguh ada yang maksudnya sungguh ada yang mana tadi? Wa inna minal hijarati, wa, dan inna, sesungguhnya, minal daripada al-hijarati, batu tu, lama, ada yang, sungguh ada yang, la, sungguh, ma, ada yang, yatafajjaru, yang memancar, minhu, daripada batu tadi, al-anhar, sungai-sungai. Wa inna minha, wa, dan inna, sesungguhnya, minha, daripada batu tadi, lama, sungguh ada yang yashaqqaqu, yang dia tu terbelah, fayakhruju, maka dia mengeluarkan, minhu, daripadanya, al-ma'i. Wa inna minha, dan inna, sesungguhnya, minha, daripada batu tadi, lama, sungguh ada, yahbitu, yang dia tu jatuh, min khasyatillah, jatuh daripada atas, disebab apa? Min khasyatillah, kerana takut, khasyat, takut Allah, takut kepada Allah. Wa mallahu, dan Allah tu, wa mallahu, dan Allah tu, mana tadi? Dan Allah tu, ma, tidak, yaf'al, dan Allah tu, bighafilin, Allah tu tidak pernah lalai. Wa ma, dan tidak Allah, bighafilin, dan tidaklah Allah tu bighafilin, tidak Allah lalai, amma, akan apa yang ta'malun, yang mereka, apa kamu kerjakan. Bukan kamu sini, yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan. Allah itu tidak pernah lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Apakah fatatma'una, maka tatma'una, yang kamu, apakah kamu masih berkeinginan, mahukan atau masih berkeinginan, an yu'minu, supaya mereka beriman, laku, atau mereka percaya kepada kamu, waqadka, dan qad, sungguh, kana, adalah mereka tu, fariqun, sebahagian daripada minhum, daripada mereka, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, iaitu ayat-ayat Allah. Summa, kemudian, yuharrifuna, mereka mengubahnya,
iaitu Taurat, min daripada ba'di daripada sesudah ma aqaluhu apa yang mereka memahaminya, wa hum ya'lamun sedangkan hum mereka ya'lamuna mereka mengetahui keadaan itu. Wa idza dan idza apabila laqul ladzi mereka berjumpa alladzina orang-orang yang amanu orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata amanna kami juga beriman. Wa idza dan apabila qala mereka kembali ba'duhum ila ba'duhum sebahagian mereka ila ba'di kepada sebahagian yang lain, qalu mereka berkata atuhadditsu apakah kamu menerangkan nahum kepada mereka iaitu kepada orang beriman bima terhadap apa yang fatahallah yang Allah terangkan alaikum ke atas kamu liyuhajjukum supaya mereka tu boleh berhujah dengan kamu bihi dengannya tentangnya inda di sisi rabbikum Rabb kamu. Afala ta'qilun apakah tidak ta'qilun kamu berfikir. Okey, jadi kita lihat kepada tafsir dalam surah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna tadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi mengikut tafsir Ibnu Katsir kata dia, ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkap dan menampakkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota lembu betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Cuba bila menafsir ayat ni terdapat ada sedikit perbezaan dengan apa yang Mama telah belajar masa terlaki. Mengikut Ustaz Maulana, dia kata bila ada wa'iz sini seolah-olah ada satu berita yang lain, tidak bersambung dengan wa'iz kultum. Kalau kita lihat kan ayat sebelum ni, wa'iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Dan sini wa'iz qultum, dan ingatlah ketika kamu berkata, ketika kamu membunuh satu jiwa. Wa'iz qultum nafsan fadara'tum. Qataltum. Wa'iz qataltum nafsan. Ingatlah ketika kamu membunuh satu jiwa. Sebelum itu, dan ingatlah ketika kamu berkata pada Musa, satu cerita, yang ni satu cerita mengikut Maulana. Tapi dalam tafsir ni dia seolah-olah satu cerita yang sama, saling bersambung. Tapi mengikut Maulana dia katakan bahawa kalau dari segi nahunya tidak ada bersambungan di antara ayat ni dengan ayat tadi, cerita yang masing-masing satu cerita yang berbeza. Ini berdasarkan kepada dia melihat kepada tafsir Nasafi. Nasafi ini satu juga ulama tafsir yang hebat. Dia kitab ni pun besar bermazhab, sama ada Maliki atau Hanafi, mata lupa. Berdasarkan pada tafsir itulah. Sekarang ni kita belajar, kita ikut tafsir sebelum ni Mama ajar berdasarkan apa Maulana ajar pada kali kedua gitu kan. Bila kali ketiga ni ikut Ibnu Katsir. Tapi sebelum ni Mama juga merujuk tafsir Azhar, tafsir Ar-Rahman, tafsir Jalalain dan juga tafsir Ibnu Katsir ni sendirilah serta Maulana. Jadi Mama pun agak tertarik jugalah, macam seolah-olah ada perbezaan dua cerita yang berbeza. Yang pertama tu seolah-olah ini letak dalam kepala je. Maksud kita tengok, kita gini tujuan kita memahami ni adalah sama je. Allah nak supaya kita tak ikut perangai orang Yahudi ni. Macam mana mufassir itu memperjelaskan, kita hanya berpegang pada menambah kepahaman kita je. Konsepnya sama, supaya Allah tak bagi kita ikut perangai orang Yahudi ni.
Jangan kita kata mufasir ini gitu, mufasir ini tak ada. Itu adalah sebab penafsiran itu berbeza-beza. Yang tahu hanya Allah sahaja kan. Cuma kita ni sebagai satu peringatan pada kita bahawa tafsir itu ada macam-macam. Jadi kita keliru. Jadi itu sebabnya penting bagi kita tafsir ini pun untuk kita bertalaki. Kalau kita baca sendiri, kita ambil satu pegangan saja. Maulana untuk berdasarkan lebih daripada 150 kitab tafsir Muktabar dia rujuk. Jadi salah satu ialah yang dia tengok ialah Nasafi itu mama aku rasa macam logik juga ni. Kalau dia tengok buat tu kisah yang berbeza. Jadi yang pertama tu maksudnya kata Maulana, Allah suruh orang Yahudi itu sembelih lembu supaya mereka tidak ada penghormatan terhadap lembu. Kisah yang kedua ini adalah kisah bagaimana berlakunya satu pembunuhan seorang anak saudara kepada bapa saudara dia kerana tamakkan harta. Kata tu supaya ada lepas tu ada kepahaman bahawa ada orang tafsir dalam konteks yang berbeza. Jadi wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, maka kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu, tentang pembunuhan itu. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Ibnu Jurayj mengatakan bahawa kamu telah membunuhnya. Salah satu kumpulan kata kamu telah menuduhnya, maksud saling tuduh ni. Tapi sebahagian lain pula berkata kamu yang telah membunuhnya. Maksud saling tuduh menuduh di antara satu sama lain. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah tu hendak menyingkap, hendak menampakkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maksudnya adalah apa yang kamu tidak perlihatkan, yang kamu saling tuduh menuduh itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lalu Allah berfirman, faqulna daribuhu bi ba'dihha, maka pukullah idrib. Kami berfirman idribuhu, pukullah si mati tadi, mayat tadi, bi ba'dihha, dengan sebahagiannya. Jadi kalau Maulana dikata dengan sebahagian anggota badan mayat itu sendiri. Yang satu lagi ni dalam tafsir ni ialah pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota lembu betina tadi. Ambil sebahagian pukul. Macam logik tu. Tak Allah alam. Okay. Tapi kalau kita kata sebahagian anggota badan dia dengan sebahagian lain tu agak mudah kan. Ambil pelaga pohon kan tu. Tapi kalau kata ambil lembu, kalau besar ambil sebahagian pohon ke debung kan. Gitulah maksudnya. Yalah. Lalu Kadzalika yuhyi Allahul mauta. Demikianlah Allah tu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi si mati tadi apabila dipukul kan, sama ada dengan anggota badan dia lah mengikut Nasafi tadi, ataupun berdasarkan pada Ibnu Katsir dikata mengikut pukullah dengan sebahagian daripada anggota lembu betina tadi. Lalu hiduplah si mati tadi. Seperti Allah sebenarnya nak menceritakan bahawa dalam Al-Quran ini Allah nak menceritakan bahawa Allah tu mampu menghidupkan semula manusia. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ni, dia ada beberapa tempat. Ada satu dalam surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah ayat 56, ayat 57, ayat 243, ayat 256 dan juga ayat 260 menunjukkan tentang berkuasanya Allah untuk menghidup manusia dalam berbagai cara. Nak menceritakan kepada manusia bahawa akan ada hari kebangkitan besok, bahawa Allah mampu untuk menghidupkan kamu semula. Jadi sebelum kita baca ayat tu, kisah tu, kita cerita kisah ni dulu. Jadi setelah dipukul, orang yang mati tadi hidup kembali. Lalu orang pun bertanya pada dia, siapalah yang telah membunuh kamu? Jadi tu dia pun tunjuklah, itulah pembunuh, iaitu anak saudara dia yang telah membunuh dia kerana tamakkan pada harta. Jadi selepas dia bagi tahu itu tu, dia mati kembali. Itulah kisah dia cerita ni. Pada ayat tu, wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah tu dia menampakkan
dia mengeluarkan atau menyingkap apa yang kamu sembunyikan, iaitu tentang kisah pembunuhan tadi. Fakulan teribu, lalu Allah berfirman supaya memukul si mati tadi, biba'diha dengan sebahagiannya, sebahagian lembu betina atau setengah menyaksikan sebahagian badannya. Kadzalika, demikianlah yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan orang yang mati, wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, yaitu tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir bahawa adanya hari kebangkitan besok. Allah mampu untuk menghidupkan manusia. Itu sebenarnya matlamat yang kita nak ni. Selain daripada pembunuhan tadi, bahawa Allah akan menampakkan apa sahaja yang kita lakukan. Jadi dalam surah Al-Baqarah, mengikut Ibn Katsir ni, dia kata ada beberapa tempat yang Allah menjelaskan macam mana cara Allah menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 ayat, iaitu firman Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Itu satu. Kemudian kami bangkitkan kamu selepas kematian kamu. Ayat Al-Baqarah 56. Ataupun dalam Al-Baqarah 75, kisah tentang ribuan orang yang keluar dari kampung halaman mereka kerana takut mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka kan. Allah mematikan, kemudian Allah menghidupkan. Dalam ayat 243, kisah orang yang melewati satu negeri, tembok yang telah roboh menutupi atapnya. Lalu dia kata macam manalah benda ni akan dihidup semula, iaitu kisah Uzair kan. Dan juga Al-Baqarah ayat 25, kisah Ibrahim dengan 4 ekor burung kan. Burung itu yang telah dihancur-hancurkan, diletak pada 4 bahagian bukit, lalu bila diseru, burung itu kembali hidup. Dan juga contoh lain ialah Allah kata dalam ayat 260 macam mana Allah menghidupkan tanah yang mati menjadi subur, tumbuh-tumbuhan semua hidup bila keluar turunnya air kan. Bagi bukti Allah itu juga berkuasa untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala setelah hancur pada hari akhirat nanti. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 84 bawah, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian qasat qulubukum, kemudian setelah itu, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian menjadi keras hati-hati kamu daripada sesudah yang demikian itu, sesudah peristiwa itu. Walaupun Allah membuktikan kekuasaannya, Allah boleh menghidupkan kembali, dan Allah boleh menampakkan, kalau Allah nak tunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu, jangan suka tipu-tipu. Allah akan menampakkan, sebab sebentar dia tipu, Allah akan nampakkan kembali. Jadi walau bagaimanapun, bagi orang Yahudi ni, dia kata hati dia tetap qasat qulubukum, tetap keras hati mereka, min ba'di zalika, daripada sesudah yang demikian itu, sesudah peristiwa itu. Walaupun Allah menunjukkan kekuasaannya, fahiya kal hijarah, Allah bagi contoh umpama, Allah kata dia tu hati itu seperti kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu lagi. Sedangkan batu tu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sedangkan pada batu yang keras itu ada mengalirnya daripadanya sungai-sungai. Di celah-celah batu mengalir air sungai, sehingga batu tu akan jadi lekuk dan sebagainya. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada juga yang terbelah sehingga fa yakhruju minhul ma, maka keluarlah, terpancarlah air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada juga batu yang terletak di atas tempat tinggi lalu menggelunsur jatuh kerana takutnya pada Allah. Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tu sebenarnya Allah tak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan, kerjakan. Jadi firman ini mengikut Ibn Katsir adalah sebagai celaan dan juga kecaman terhadap Bani Israel atas sikap mereka setelah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemampuannya menghidupkan orang yang mati. Mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada Allah, tetap juga ingkar kepada Allah. Jadi kalau manusia yang macam ni ada pada hari ini, subhanallah, kalau Allah tunjuk ni COVID ni hanya Allah yang mampu untuk ni, kalau kita tak boleh nak kembali pada Allah, maka fikir-fikirlah kita, subhanallah Jadi summa qasat qulubukum min ba'di zalik, setelah itu hatimu menjadi keras, yang maksudnya fahiya kal hijarah, seperti batu yang tidak akan pernah lembut selama-lamanya. Oleh kerana itu Allah melarang orang-orang yang beriman menyerupai keadaan mereka dengan firman Allah dalam surah yang lain, seperti surah apa surah ni? Surah Al-Hadid. Misalnya Allah kata alam ya
Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum ada, belum datang lillazi bagi orang-orang alladzina amanu bagi orang-orang yang beriman antah asya'a qulubuhum li zikrillah, untuk dia tu tunduk patuh, tunduk untuk khusyuk ni tunduk qulubuhum, hati-hati mereka li zikrillah, untuk mengingati Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan oleh Allah iaitu Al-Quran, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka ni menjadi seperti orang yang diberi Alkitab, kitab Taurat dan Injil yang dulu, min qablu, daripada sebelum mereka ni, fatala alaihimul amadu, masa panjanglah masa berlalu dengan masa yang panjang terhadap mereka ini, tapi faqasat qulubuhum, maka jadilah hati-hati mereka keras bila mereka ni tidak kembali kepada kitab Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, maka kebanyakan daripada mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi Allah nak mengingatkan kita supaya kembali pada Al-Quran, kembali kepada kitab Allah, sebab manusia ni apabila semakin lama, semakin berumur mereka ni, bila mereka tak kembali kepada kitab Allah, hati mereka akan jadi keras. Itu beedahnya nak belajar Al-Quran ni, supaya takut hati tu jadi keras sebagaimana orang Yahudi sebelum ini. Jadi akhirnya Bani Israel ni, hati mereka tu menjadi keras seiring berjalan waktu. Semakin panjang waktu, semakin keras, sebab mereka tidak mahu mengambil pelajaran daripada apa yang Allah tunjukkan. Mereka tidak nak belajar daripada kitab Taurat. Mereka tak nak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya. Kerasnya hati mereka ini laksana batu. Allah bagi perumpamaan yang tidak dapat dilembutkan atau bahkan lebih keras daripada batu. Sebab batu-batu tu di celah-celahnya masih boleh memancarkan mata air yang mengalir di sungai-sungai. Dan ada juga di antara batu itu terbelah sehingga keluar air. Dan ada juga yang meluncur jatuh dari puncak gunung kerana takut pada Allah. Jadi manusia yang keras hati lebih daripada ni, tak tahulah jadi macam mana kan. Jadi Ibn Abi Najih, bukan Najah lah, dia kata setiap batu yang memancarkan air atau terbelah kerana terpaan air atau meluncur dari puncak gunung adalah kerana takut kepada Allah dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah lalai daripada apa yang kamu kerjakan, sebagai peringatan pada kita semua bahawa Allah sentiasa memerhati apa yang kita buat. Jadi Allah ni tidak pernah lalai terhadap perbuatan kamu, wahai manusia semua. Jadi sehubungan dengan itu, sehubungan dengan orang yang keras hati ni, Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kata dengan mafhumnya, maknanya, kita tarik makna je lah. Dia kata, janganlah kamu semua banyak bicara selain daripada berzikir. Kecik banyak, menalipu daripada pagi, petang, tak betul-betul sambung orang itu, sambung dengan orang ini, tak betul-betul. Janganlah kamu banyak bicara, dia kata, jangan kecik lah. Selain berzikir kepada Allah, kerana banyak berbicara ni dapat mengakibatkan hati menjadi keras. Tu kopi tu terpasar, dia sambung semua aja. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hati. Itu adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Memang betul lah. Bila orang ni dia tak nak dengan Al-Quran, dia akan jadi keras hati. Sebab dia baca dah. Lepas tu belajar pula tidak. Subhanallah. Mama tak kata dia. Nanti kalau tu kata mama pula kata. Ini hadis Nabi. Dan ada juga lagi daripada Al-Bazzar yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dia kata ada 4 perkara yang menyebabkan kesengsaraan. Dengar betul-betul. 1, mata, dia kata kejumudan mata, iaitu maksudnya mata yang tidak pernah menangis kerana Allah. Dia ada mata, tapi mata dia tak pernah nak menangis kerana Allah. Bila kita menangis kerana kita bermuhasabah, kita kata, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah takut ya aku, kalau Allah masukkan aku dalam neraka Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah, supaya aku dapat masuk syurga. Mungkin kita berzikir, beristighfar pada Allah. 1, kesengsaraan yang pertama, iaitu kita tak pernah, mata kita ni tidak pernah menangis kerana Allah. Yang kedua, kekerasan hati yang sangat kerasnya hati.
Yang ketiga, angan-angan yang panjang. Ya Allah, panjangnya angan-angan. Nak pergi ke Mekah tiap bulan, kalau boleh. Hebat jadi kalau boleh ni, kok kapal dia nak berlabuh. Kapal nak berlabuh ni. Lepas tu tamak kepada dunia. Tak duk tamak lah ke dunia. Tamak kepada dunia adalah 4 perkara yang menyebabkan awak itu sengsara. Sengsara mana? Sengsara bila balik jumpa Allah di akhirat esok. Na'udzubillah. Jadi ayat seterusnya bila dah Allah terangkan tentang sifat-sifat orang Yahudi, contoh-contoh perbuatan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dulu, datuk nenek moyang kepada Yahudi yang berada di zaman Nabi. Jadi Allah kata, afatatma'una, apakah kamu wahai orang beriman Nabi Muhammad, kamu masih lagi berkeinginan, kamu masih mengharapkan, kamu masih mahu kan, ayyu'minu lakum, supaya mereka tu percaya pada kamu. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan mereka itu sebahagian daripada mereka, iaitu ulama-ulama mereka, yasma'una kalam Allah, mereka tu sendiri sememangnya telah mendengar pun kalimat Allah, kalimat ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat mereka. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, mereka mengubah kitab tadi, mengubah maksud daripada Taurat itu, mim ba'di ma aqalu, daripada sesudah apa yang mereka memahaminya. Mereka memahami lain, tapi mereka mengubahnya. Termasuklah bahawa tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Jadi mereka mengubahnya. Banyak perkara dalam Taurat itu mereka mengubahnya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui perbuatan mereka tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din, apabila mereka kembali ba'duhum ila ba'din, sebahagian mereka kepada sebahagian lain, sebahagian Yahudi yang beriman tu kepada Yahudi yang kafir, qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kamu bagi tahu pada mereka itu merujuk kepada orang-orang yang beriman, pengikut-pengikut Nabi, bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang Allah terangkan kepada kamu di dalam kitab Taurat kamu, liyuhajukum bihi inda rabbikum, supaya mereka boleh berhujah dengan kamu dengan ayat-ayat tadi, inda rabbikum, di sisi Rabb kamu nanti. Apalah taqilu, apakah kamu ni tak ada fikiran, tak berfikir ke kamu ni, apa kamu jelaskan pada mereka gitu. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Tadi sudah baca ayat ni, bab masuk soal lain. Apakah tidak mereka mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah tu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Allah tu mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka menyatakan. Allah mengetahui segala-galanya. Jadi afatatma'una ayyu'minu lakum. Jadi Allah bertanya, apakah kamu ni masih mengharapkan mereka percaya pada kamu, iaitu akan mengikuti kamu dengan penuh ketaatan? Masih mengharap lagi ke wahai orang-orang beriman? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna, padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah kemudian mereka mengubahnya, artinya mereka menakwil dengan penafsiran yang tidak sepatutnya terhadap ayat-ayat dalam Taurat tadi. Mim ba'di ma aqalu, daripada setelah mereka memahaminya, iaitu mereka menafsir secara sesuka hati mereka. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan kesalahan dalam menafsir ayat-ayat Taurat itu. Jadi yang mereka mengubah di sini mengikut as-Sudi ialah kitab Taurat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah mendengar firman Allah, iaitu Taurat tadi, lalu mereka mengubah setelah memahami dan menyedarinya. Termasuklah mereka memahami apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab mereka itu berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, apa yang akan dibawa oleh Muhammad, dan mereka mesti menerima Nabi Muhammad, tapi mereka telah mengubahnya daripada yang sebenarnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'd. Jadi mereka apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka berada sama mereka bahawa maksudnya mengaku mereka itu tidak beriman. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahawa firman tersebut
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, bermaksud bahawa sahabat-sahabat kamu, bahawa kami telah beriman. Ini artinya bahawa sahabat kamu itu adalah Rasulullah SAW, namun ia khusus diutus pada kamu sahaja. Dia kata kepada orang beriman bahawa untuk kamu, tapi bukan untuk kami. Lalu dia tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi artinya kamu mengakuinya sebagai nabi, padahal kamu mengetahui bahawa Allah telah mengambil janji dari kamu untuk mengikutinya. Maksudnya orang Yahudi dia mengaku bahawa Nabi Rasulullah itu sebagai Rasul, tetapi mereka tidak nak beriman pada Rasulullah, sedangkan mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah untuk dalam Taurat itu untuk mereka beriman kepada Nabi. Sedangkan apabila dia menyatakan kepada kaum mereka, mereka memberitahu kepada kaum mereka supaya inilah dia Nabi yang kita tunggu-tunggu, tapi kita hanya dapat kitabnya saja, selepas tu kita ingkar padanya dan jangan mengikutinya. Dia kata gitu. Jadi ayat yang terakhir Allah kata awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa mereka nyatakan. Maksud Allah mengetahui iaitu mereka adalah orang-orang munafik di kalangan orang-orang Yahudi. Dan atuhaddisunahum bima fatahallah, sebelum tu apakah kamu menceritakan kepada orang mukmin apa yang diterangkan oleh Allah sebelum awal ayat 6 tu kan, kepada kamu, iaitu ada tak kamu terangkan kepada orang-orang mukmin tentang apa yang terdapat di dalam Taurat bahawa Allah akan mengazab kamu sekiranya kamu orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tak kamu menceritakan tentang bahawa mereka akan ditimpa azab oleh Allah? Faham ke tak? Faham ke tak? Tidur. Maksud orang Yahudi ni kan, ayat atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Sama mereka bertanya, atuhaddisunahum, apakah kamu ni bagi tahu pada mereka bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang Allah bagi tahu pada kamu. Allah menjelaskan pada kamu dalam Taurat tentang azab sekiranya kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kamu ada bagi tahu tu kepada orang-orang yang beriman tu, supaya liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya mereka tu boleh berhujah dengan benda tu. Kalau kamu tak beriman dengan Nabi, dan Taurat juga menjelaskan bahawa kamu akan diazab. Kan tak? Barulah awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tapi orang Yahudi ni dia tidak menceritakan perkara sebenar yang terdapat di dalam Taurat, bahawa mereka semua dia tak menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang lain. Sama sekali ulama-ulama mereka yang memahami kitab Taurat ini tidak menjelaskan secara benar kepada pengikut-pengikut mereka. Orang-orang Yahudi yang tidak tahu tentang Taurat. Sebab kalau kita baca ayat selepas ni, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Maksud mereka tu sebenarnya orang ummi yang tak tahu tentang kitab Taurat. Tapi ulama-ulama mereka menyembunyikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka dalam kitab Taurat. Mereka hanya menerima secara membagi buta. Jadi mereka bila mereka kembali kepada pengikut-pengikut mereka yang tidak beriman kepada Nabi, mereka tanya, kamu bagi tahu tak apa yang ada dalam Taurat ni kepada orang-orang beriman, supaya nanti pengikut-pengikut Muhammad tu boleh berhujah di depan Allah tentang perkara ini. Lalu Allah jawab, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tu tak tahu? Allah tu dia mengetahui, sesungguhnya Allah tu tahu apa yang mereka rahsiakan, apa yang mereka nyatakan. Allah jawab pada mereka dengan perkataan mereka untuk menyembunyikan perkara-perkara di dalam Taurat kepada orang lain, termasuklah orang-orang beriman, orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Dari situ je lah
Kayak kada. Aku sancho kayak kada. So kita sampai alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.